Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ini adalah tutorial yang terakhir bagi saya menghasilkan buku latihan murid-murid dengan menggunakan Jamboard. Okey, kita menghasilkan buku latihan digital dengan menggunakan Jamboard seperti yang telah saya tunjukkan di dalam video-video yang sebelum ini. Okay, pada kali ini saya akan menunjukkan cara terakhir bagaimana untuk menyiapkan buku latihan tersebut. Baiklah, perkara pertama seperti biasa kita buka Jamboard yang telah kita share kepada murid-murid sebelum ini. Okay, sebab kita perlu memeriksa tugasan murid yang telah diberikan sebelum ini. Okay, ini adalah contoh buku latihan yang telah saya sediakan untuk setiap murid dan buku latihan tersebut telah di-share dengan menggunakan arahan di dalam Google Classroom. Jika kita lihat di sini, ada 28 murid dari kelas 3 Utarit telah menyiapkan buku latihan tersebut. Okey, mereka telah membuka buku latihan dan membuat tugasan-tugasan yang diberi dan telah menyiapkan sehingga tugasan yang terakhir. Okey, kita lihat di sini contoh yang ada di sini ya. Okey, bagaimana untuk memeriksa tugasan mereka? Okey, ini adalah buku latihan digital yang disediakan. Di dalam arrow yang ada ni, kita boleh klik untuk melihat sama ada mereka telah menyiapkan tugasan tersebut dan sama ada kita telah semak sehingga tamat. Ya, kalau kita lihat di sini ada murid ni telah menyiapkan, dan jika kita menggunakan telefon, kita boleh menggunakan stylus pen ataupun jika menggunakan laptop boleh saja menggunakan drawing pad. Okey, kita akan menanda dengan menggunakan fungsi-fungsi yang ada di sini ya. Okey, gunakan pen merah. Okey. Guru boleh menggunakan kreativiti sama ada nak memberi penghargaan ataupun boleh masukkan stiker-stiker yang bersesuaian. Okey, kalau saya di sini saya suka gunakan Bitmoji. Okey, Bitmoji untuk menunjukkan yang guru telah menanda. Okey, menunjukkan guru telah menanda tugasan murid tersebut dan buat reminder supaya murid membuat pembetulan. Okey, kalau nak remind mungkin boleh menggunakan text box saja di sini. Okey. Please do your correction. Okay, disebabkan kita menanda dengan pen merah, tandakan tulisan dengan warna merah. Okay, ini adalah reminder kepada murid dan murid perlu membuat pembetulan. Okey. Okey, beginilah cara untuk menandakan buku latihan digital yang telah diberikan kepada setiap murid. Kadang-kadang sambil kita menanda tu, murid masa tu pun dia tengah membuat tugasan. Jadi bolehlah berkomunikasi dengan mereka untuk mereka menjawab tugasan ataupun untuk memberi tunjuk ajar secara one to one. Okey, kalau kita lihat di sini, murid yang ada ni sedang menjawab soalan dan dalam masa yang sama, cikgu pun tengah tanda buku murid tersebut. Dan kita boleh menanda di mana-mana sahaja. Okey, seterusnya tengok tugasan-tugasan yang telah dijawab oleh murid. Okey, contoh ni murid ni dah menjawab sehingga habis dan cikgu pun dah tanda sehingga habis. Okey ya. Apa yang perlu dilakukan adalah bila kita dah pastikan murid ni dah habis buat tugasan semua, boleh download as PDF. Mana-mana tugasan buku latihan yang telah lengkap, jika dikira lengkap maksudnya daripada unit yang kita ajar daripada muka surat pertama sampai muka surat ke-15 lah katakan.
Sebab dalam Jamboard ni menyediakan 20 helaian, 20 board untuk diisi. Okey, jadi saya buat assumption 20 board sama dengan 20 muka surat. Mungkin boleh memuatkan sebanyak 15 muka surat tugasan. Okey, dan kita tengok pula tugasan murid ni, Nurliana. Kita tengok dia dah siap tak semua. Sebab saya cek tadi dah siap. Kalau kita tengok tadi yang banyak tu mungkin tak jelas kan. Okey, jadi buka semua. Okey, bila dah pastikan semua dah siap disimak. Jika kita dah berpuas hati dengan hasil semakan murid tersebut, okey, boleh terus download as PDF. Pastikan semua dah lengkap, baru boleh download sebagai PDF. Sebab bila kita dah download PDF, tak boleh lagi nak buat pembetulan ataupun apa-apa perubahan di dalam buku tersebut. Okey, ni saya dah download as PDF. Contoh kat sini, kadang-kadang bila kita sedang menanda buku murid, murid sedang membuat latihan tersebut. Okey, jadi boleh berkomunikasi terus dengan murid. Sama ada murid tu ada apa-apa masalah, kita boleh respon terus. Okay, contoh kat sini murid ni bertanya soalan dan saya boleh respon terus dengan menggunakan fungsi-fungsi yang ada di sini. Okay, ya. Okay. Ini adalah contoh kelas maya yang telah saya wujudkan, di mana di sini ada meja murid dan juga ada buku latihan murid. Okey, sebab di setiap meja ni saya telah sediakan buku latihan beserta dengan link buku latihan tersebut. Okey, jadi klikkan saja di sini dan akan dibawa ke Jamboard murid tersebut, iaitu buku latihan digital ataupun buku latihan maya. Okey, kita akan dibawa ke sini. Sama je lah, mungkin kita nak gunakan cara buka di Jamboard ataupun yang saya tunjukkan tadi, saya telah wujudkan satu kelas maya supaya kelihatan sama macam di dalam kelas. Okay, di sini adalah murid dan di sini adalah nama murid tersebut. Boleh juga kita nak gunakan ikon letak gambar buku latihan tersebut dan ada nama. Cuma mungkin kecil sikit lah kalau nak buat, ikut kreativiti masing-masing. Tak gambar buku, dilinkkan kepada buku latihan murid tersebut ataupun letak nama murid sahaja di situ. Selain daripada tu, boleh juga letakkan gambar murid tersebut. Jadi cikgu kenal lah murid ni, jadi klik saja boleh nampak buku latihan. Okey, saya akan tunjukkan di dalam video akan datang bagaimana untuk menyediakan virtual classroom ni. Okey, kita balik semula ke buku latihan tadi ya. Setelah kita download, okey, kalau kita lihat di sini, kita dah download dan saya sediakan sebagai satu. Baiklah, ini adalah folder buku latihan murid yang telah saya download dengan menggunakan format PDF. Bagaimana untuk mengupload buku latihan murid ini ke rak buku digital? Okay, ya, kita pergi ke Flip HTML. Okay, Flip HTML. Sekiranya guru-guru baru pertama kali masuk ke Flip HTML ni, okay, guru perlu mendaftar. Okay, mendaftar masuk dan saya akan tunjukkan contoh bagaimana jika kita baru mula masuk mendaftar ya. Okay, Flip HTML5. Yang ni saja. Okay, dan klik. Okay, klik. Kita akan dibawa ke paparan ni untuk upload buku di dalam rak buku digital yang disediakan. Ini adalah kemudahan yang boleh digunakan untuk kita mengupload. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, Interactive HTML5 Digital Publishing Platform for magazines, catalogs and more. Jadi bolehlah uploadkan buku latihan murid tersebut di sini sebagai rujukan untuk guru dan juga rujukan untuk murid. Okey ya.
kita perlu sign up. Okay, jika tak pernah ada akaun, sign up saja di sini. Masukkan email. Masukkan email guru. Tak kira email MOE ataupun email yang ada, mana-mana email yang ada saja. Okay, di sini saya akan sign up. Okay, sign up macam biasa. Okay, macam biasa kita akan verify account. Okay, jadi account dah set up. Ini adalah paparan untuk kita menghasilkan e-book. Apa-apa saja dokumen yang kita ada dalam bentuk PDF boleh dia upload ke e-book. Okey, dengan kita nak membuat any flipbook, boleh menggunakan flip HTML ni, dan limit untuk satu hari untuk kita upload hanya 5 buah buku saja. Okey, 5 buah buku saja boleh di-upload secara percuma. Kalau lebih daripada 5 buah tu kita kena bayar. Jadi setiap hari kita boleh upload. Okey, upload PDF. Pergi semula ke folder download. Okey, e-book 3 Yutarid. Ambil Aisyah Fakihah. Okey, murid yang pertama, saya akan upload buku murid yang pertama. Okey, saya akan upload buku murid yang pertama. Jadi, buku Aisyah Fakihah telah di-upload sebagai e-book. Okey, jadi kita tengok di sini. Inilah kenangan untuk murid. Dan step yang seterusnya saya akan tunjukkan ya. Kita upload dulu untuk 4 buah buku ni. Okey, masukkan di sini dan add new book ataupun quick upload. Jadi bila kita quick upload di sini, upload lagi murid seterusnya. Okey, tekan sini, klik di sini dan tambah lagi murid. Okey, disebabkan boleh upload 5 buah buku saja. Okey, kali ni saya upload 4. Jadi hari berikutnya bila dah habis, murid tu dah habis buat tugasan, kita nak tutup buku latihan tu untuk masuk ke unit 2. Jadi unit 1 dah habis satu buku latihan. Okey, kita klik untuk Nurliana. Open dan di-upload untuk menjadi e-book. Jadi setiap hari kita upload 5 buah buku, 5 buah buku, bergantung sama ada murid tu dah siap ataupun tidak. Sebab once kita dah upload, dah tak boleh lagi lah nak buat perubahan. Kalau nak buat perubahan boleh, cuma kita kena download PDF dan upload lagi sekali. Okay, jadi ini buku Nurliana dah siap. Dan akhirnya saya tambah satu lagi buku. Okey, ini adalah buku-buku yang telah di-upload. Buku latihan yang telah di-upload menjadi e-book. Jadi saya pilih di sini My Bookcases. Pilih di sini untuk menghasilkan rak buku. Okey, klik di ruangan setting. Jadi setting, kita nak title buku tu sebagai apa? Koleksi. Okey, jadi saya akan typekan sebagai Digital Exercise Book. Okay, disebabkan saya ada 2 kelas, saya masukkan untuk kedua-dua kelas saya. Okay, jadi open book with detail panel tak perlu. Kita ambil saja book title. Nama murid akan dipaparkan di rak buku tersebut. Okay, size book sama ada nak ambil small, middle or large. Kalau buku tu sikit boleh ambil middle ataupun large. Okay, then klikkan save. Ini adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan secara percuma. Okey, boleh juga nak buat lebih menarik, masukkan logo tetapi berbayar. Okey, itu semua bergantung sama ada nak menggunakan yang secara percuma ataupun berbayar. Tekan button save.
Okey, ini adalah link untuk rak buku tersebut. Kalau nak tengok rak buku, inilah rak buku yang telah dihasilkan, Digital Exercise Book. Ada 4 murid ni. Dan bilangan murid akan bertambah dari sehari ke sehari seperti yang telah saya katakan tadi. Kita boleh uploadkan secara percuma untuk 5 buah buku sahaja. Okey. Kita balik semula ke Flip HTML. Kalau tengok dekat sini, QR code telah disediakan. Okey. Gambar QR code ni boleh copy, hantarkan kepada murid untuk mereka tampalkan di muka surat hadapan buku latihan yang sebenar. Jadi kita tahulah masa tempoh PKP, masa tempoh PKP, semasa PDPR, murid melakukan tugasan dan hanya scan sahaja untuk melihat rak buku. Bila dah lihat rak buku, boleh ambil dan tengok perkembangan dan tengok apa yang telah dilakukan oleh murid. Boleh juga kita buat QR code secara personal untuk setiap murid. Kita ambil link di sini, copy, masukkan ke gg.gg, paste, dan ini kita namakan Nurliana. Shorten. Okey. Jadi ini adalah buku Nurliana. Copy. Boleh bagi kepada Nurliana. Okey, Nurliana, ni adalah buku latihan awak. Okey, ni adalah buku latihan Nurliana. Dan kita ambil juga QR code untuk buku latihan Nurliana. Ambil saja, copy dan masukkan ke sini. Okey. Selain daripada kita nak sediakan, sama ada kita sebagai guru nak menyediakan link yang telah diringkaskan dan juga QR code, okey, kita juga boleh meminta, menunjuk kepada murid bagaimana cara membuatnya. Okey, bagi tahu step, bagi sahaja link. Okey, bagi sahaja link buku latihan mereka di rak buku ni. Jadi mereka hanya klik dan ikut step yang kita bagi. Okey, dan QR code yang ada ni akan ditampal di dalam buku latihan yang sebenar di muka hadapan. Okey, jadi tahulah dari tempoh PKP daripada berapa hari bulan sehingga berapa hari bulan. Kalau kita akan mulakan sesi persekolahan bersemuka, ini adalah bukti yang murid telah mengikuti PDPR, membuat latihan-latihan yang diberi. Okey, selain daripada buku latihan digital ni, maklumat yang ada jika kita melaksanakan PDPR kombinasi dengan menggunakan quizzes, menggunakan Google Form, semuanya ada maklumat di dalam Google Classroom. Okey, itu saja yang saya nak tunjukkan pada kali ini dan selamat menggunakan Jamboard, menyediakan buku latihan secara digital dan juga menggunakan kemudahan rak buku digital untuk murid-murid. Jom kita lihat buku latihan murid ini. Terima kasih.